Allah. InsyaAllah Ustaz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ila qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna. Assalamualaikum. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Tadi tengah membaca tadi itu yang serius tu. Baik. InsyaAllah kita nak sambung perjalanan kita dalam bahasa Al-Quran. Pada minggu lepas kita telah selesai pada bahagian pada bahagian kita nak mengenal tanda-tanda isim. Kita dah ambil pada bahagian yang didahului dan juga diakhiri. Kita dah lihat pada tanda yang duduk depan dan pada tanda yang duduk dekat belakang. Dua-dua kita dah lihat. Kesemuanya ada berapa tanda? Semua ada. Selak. Jangan tak selak. Semua sekali ada. 5. 10. Berapa tanda semua ada. Baik, kita ada tanda-tanda isim. Kalau tembak 9 atau 10 Ustaz. Tanda yang besar aja ada 3. Kita ada tanda yang duduk depan didahului. Dan kita ada tanda yang duduk belakang diakhiri. Baik. Tanda didahului. Yang pertama didahului apa? Alif lam. Alif lam. Dahului oleh alif lam. Yang pertama. Yang kedua didahului Huruf qasam sumpah. huruf qasam ataupun huruf Qasam. sumpah. Huruf sumpah ada berapa? 3. Ada 3. Baik. Tanda yang ketiga didahului Huruf jar. didahului Huruf jar. jar. Jar maksudnya apa? Kata sendi. Kata sendi. Kata sendi. Kata sendi, kata hubung, mana-mana yang mudah untuk kita. Huruf jar yang kita ambil ada berapa? 8. Ada 8 yang kita ambil. Baik, boleh seorang je sebutkan 2 huruf jar. Min ilah. Min ilah. Baik, lagi 2. An ala. An ala. Lagi 2. PB. PB. Lagi 2. Lalila. Kah lam li. Ka lali. Ka lila. So ada berapa pair ada? Ada 4 pair kan? An ala, PB, ka lali. Lali tu kita kira sekali lah. Kalau Kali ataupun kala. kalau Kemudian kita ada tanda yang diakhiri. Diakhiri pertama diakhiri dengan tanwin. Tanwin tak kisah. Tanwin tu Baris Dari atas ke bawah ke atau depan. ataupun depan, tak kisah. Baik, yang kedua diakhiri Baris bawah. baris bawah ataupun kasrah. Duduk dekat bawah ni memang kena duduk kat bawah lah. Tak boleh lah dari bawah duduk kat atas. Dari bawah mestilah dia kena duduk kat bawah. Tak ada pilihan lain lagi. Dia memang kena duduk dekat bawah. Baik, maka ada berapa semua tanda dia? Tanda dia ada 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Semuanya ada 5 tanda. 3 tanda duduk depan, 2 tanda duduk dekat
dekat belakang. Yang agak mencabar untuk kita ingat adalah pada Sumpah. huruf jar ni. Ni saja 8 sebab dia ada 8. Ini je paling cabar. Alif lam sangat mudah. Huruf sumpah senang. Kan kita ada formula batu kita. Tanwin sangat mudah. Baris bawah sangat mudah. Yang kita susah sikit, yang mencabar sikit Huruf je, jar. tak banyak. Huruf jar saja. Itu pun bukan ada 80, ada 8 sahaja. Ada 8 sahaja. Anggaplah macam kita ingat hari kita. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ada 7 kan. Ini ada 8. So senang je kita nak. Ingat. Min ila, an ala, fi, bi, ka, la, li. Itu je. So bahagian tanda-tanda isim ni, bahagian inilah sikit kot yang mencabar. Bahagian lain adalah mudah untuk kita ingat. Baik. Hari ni insya-Allah nanti kita akan melihat, kita akan buat latihan lagi bersama-sama untuk kita melihat pada bahagian tanda-tanda isim ini untuk kita bila buat latihan ni akan lebih ingatlah. Kalau macam ni teori saja kan, kerana bila sampai tang praktikal mungkin ada boleh nampak, ada yang tak berapa nak nampak. Kita selalu buat latihan, kita terbiasa, maka insya-Allah kita baca je Quran, mata kita boleh terus tangkap dah alif lam, boleh terus tangkap huruf jar, boleh terus tangkap kat hujung tu ada tanwin ataupun baris bawah. Dia memerlukan kepada latihan. Itu sahaja. Tidak ada rahsia yang lain. Kena biasakan sahaja. Baik. Pada hari ini kita nak melihat pada satu bahagian daripada isim. Satu bahagian daripada kata nama juga, iaitu kata ganti diri. Ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai dhamir. Kata ganti diri atau dalam bahasa Arab disebut sebagai dhamir. Baik. Kita biasa kan dengan dhamir ni? Kalau saya tunjukkan gambar ni mungkin kita biasalah tengok. Jari. Nampak? Jari. Gambar jari ni. Gambar jari. Besarkan sikit Ustaz, kecil sangat. Saya besarkan sikit. Sorof Dah, tu tapak tangan. Humor. Macam mana saya nak mengezoomkan benda ni? Entah. Dari atas tak? Tak ada. Tak nampak juga, tak apa. Saya buka direct dekat ni. Saya try save dulu. Okey. Lain perginya. Sebentar. Mir ganti nama. Okey, baik. Tak ada. Okey, jap. Boleh? Jelas? Besar. Boleh. Antar. Antum. Saya besarkan lagi supaya dia menghantui malam ni. Tapak tangan ni. Memang macam hantu sikit rupa dia. Hantu. Baik. Ini dhamir yang biasa. Kita ada huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada berapa kat sini? 2, Betul ada berapa? 3, 9, 12. 12, 14. 3, 15. 14. 6, 7, 8, 9, 10, 15. 15 mah. 14. 13, Gas. 14. 14. Semua sekali ada 14. Ini dalam bahasa Arab, Jari tu. dalam bahasa Arab disebut sebagai dhamirun. Dalam bahasa Melayu kita dhamir. Dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai kata ganti diri. Semua total ada 14.
Semua tuan-tuan ada buat banyak tak 14? Tak Banyak banyak. ke sikit? Ya. Tak banyak. Kalau untuk yang dah hafal, okeylah, tak banyak lah kan, sikit je. Baik, tapi jangan bimbang. Untuk kita punya bahasa Al-Quran, kita tak ambil semua. Kita tak ambil semua. Yang ni, kita tak ambil. Yang ni tak. Yang ni tak. Yang ni tak. Yang ni, yang ini tak. So berapa je tinggal? 1, 2, 3, 2, 3, 10 lah. 4, 8. 6, 9 ke? 7, 8. Kita hanya ambil 8 saja daripada 14. So tak perlu pening. 14 banyak. Kita hanya ambil 8 saja. Kenapa kita ambil 8 saja? Sebab dia common. Salah. Sebab inilah Sebab angka dia ong. paling banyak sekali Ini dalam Al-Quran. angka ong kita. Kita akan maintain dengan 8. Tak ada. Betul lah Haji Sas kata. Haji Sas kata tadi betul. Sebab ini yang common sekali kita akan jumpa. Bukanlah berkenaan dengan ong ataupun tidak. Ini yang paling selalu kita akan jumpa. Kita hanya akan ambil pada 8 sahaja. Kita tak ambil banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kita belajar ni kita tak nak susah. Kita nak senang je. Kita tak payah susah. Jadi kita nak belajar pun kita tak payah belajar banyak-banyak. 8 saja dah cukup. Baik, so kita akan ambil hanya 8 saja. Sekejap. Boleh nampak 8 semua Kita akan ambil huwa, hum, hiya, anta, antum, anti, ana, nahnu. Hanya 8 sahaja yang kita akan ambil. Kita tak ambil semua 14 sebab apa? Sebab dalam 14 itu 8 ini yang kata Haji Sas paling common sekali, paling kerap sekali kita akan jumpa di dalam Al-Quran. Sebab fokus kita sekarang adalah pada Al-Quran. Kita nak melihat pada Quran. Kita bukan nak pergi sembang. Bukan nak pergi bercakap. Kalau pergi bercakap mungkin kita kena belajar semua 14 tu. Tapi tak, kita nak ambil dulu. Kita fokus kita hanya pada Quran. Jadi kita nak ambil dalam Quran ini apa yang paling banyak sekali. Sebagai tahap yang kita mula-mula ni, kita nak ambil yang paling kerap sekali kita akan jumpa dalam Quran. So yang paling kerap sekali kita akan jumpa adalah 8 ini. Kita akan kerap berjumpa ketika mana kita membaca Al-Quran. So, mudah tak? Kita dah jimat dah. So, tak payah bimbang. Bukan 14 kita kena hafal, 8 sahaja. Baik. Yang pertama ialah huwa. Yang pertama ialah huwa. Mungkin kita ada yang dah hafal pun 14 ni kan. Siapa yang dah ingat ke semua 14, alhamdulillah. Tapi siapa yang dia ingat-ingat lupa, dia baru nak hafal balik, maka fokus pada 8 ini dahulu. Fokus pada 8 ini dulu. Kalau dia ada kekuatan untuk hafal semua 14, silakan. Tetapi kita hanya akan fokus pada 8 ini dulu, sebab ini yang paling banyak kita akan jumpa dalam Al-Quran. Baik, yang pertama ialah huwa. Ustaz, kebanyakannya ada yang baru Ustaz, yang tak tahu lagi apa ni. Ya. Ganti nama Agak ni, mudah lah. Kita ambil 8 je lah, tak payah ingat 14. Yang baru nak kenal perempuan. Baru nak kenal. So yang baru nak kenal, bergembiralah kerana anda kena tahu 14 je. Tak perlu banyak-banyak. Hanya kena tahu 8 je, tak payah 14. Baik, yang pertama ialah huwa. Huwa yang dalam terjemahan huwa ini bermaksud dia. Dan saya letakkan dalam kurungan itu ialah maskulin. Maskulin, orang bercakap. Saya tak letakkan lelaki. Kan? Mungkin kadang orang suruh letakkan apa? Lelaki, tapi saya letakkan maskulin. Apa beza maskulin dan juga lelaki? Sama. Lebih kurang sama je kan. Maskulin dia nampak lebih sadar, lebih sejati lagi lah.
Sebut maskulin. Saya letakkan maskulin sebab dalam Al-Quran, perkataan huwa, bukan dalam Al-Quran saja, dalam bahasa Arab. Perkataan huwa ini digunakan untuk kita nak bercakap tentang orang. Dan digunakan juga untuk bercakap tentang benda. Digunakan kata ganti diri yang sama. Kata ganti diri yang sama yang digunakan untuk cakap berkenaan orang dan kata ganti diri yang sama untuk cakap dengan benda. Jadi kalau kita letak lelaki, sesuailah untuk orang. Tapi kalau benda tak sesuailah kita nak letak lelaki. Kan? Contoh apa? Qalamun. Qalamun ini dalam bentuk maskulin. Dalam bentuk yang maskulin. Takkan kita nak kata pen ini lelaki. Tak. Kita tak kata dia lelaki, tak boleh kata tak sesuai. Maka maskulin dia merangkumi untuk orang dan juga benda. Kalau dalam bahasa Arab tu yang bahagian muzakkar. Untuk lelaki tu. Untuk yang maskulin. Muzakkar. Jadi kita letakkan dia sebagai maskulin, kita tak letakkan dia sebagai lelaki kerana penggunaan dalam Al-Quran adalah lebih luas daripada orang. Dia bukan saja pada orang, tetapi ia juga ada pada benda. Baik. Pertama ialah huwa. Yang kedua hum. Hum bermaksud mereka. Menceritakan mengenai ramai. Ramai orang. Siapa tunjuk cucu tu? Tolong mute kan. Itu cucu bunyi dia macam dapat cuti esok tak payah pergi sekolah tau. Hum untuk mereka yang ramai. Kita bercerita tentang kalau lihat pada perkataan dia selalunya digunakan untuk lelaki. Kalau hum ni digunakan untuk lelaki pada penggunaan bahasa Arab biasa. Digunakan untuk lelaki. Baik. Tetapi dalam Al-Quran, hum ini Allah gunakan untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Sama. Dalam Al-Quran, kalau Allah gunakan lafaz untuk lelaki ramai, dia termasuk juga dalam itu adalah untuk perempuan. Contoh yang paling mudah kita nak lihat adalah pada ya ayyuhallazina amanu. Kan? Ya ayyuhallazina amanu. Amanu ini kalau kita lihat dari sudut perkataan, dia adalah untuk mereka lelaki. Dia bukan untuk mereka yang perempuan. Tetapi dalam Quran, kalau perkataan itu mereka yang ramai, walaupun Allah guna untuk lelaki, tapi termasuk dalam itu juga Allah sedang nak bercakap dengan wanita ataupun perempuan. Tapi kalau dalam Quran, Allah guna lafaz untuk mereka perempuan. Maka memang Allah nak cakap khusus untuk perempuan je, lelaki tak masuk. Lelaki tak masuk. Kalau Allah cakap guna perempuan, maknanya untuk perempuan je, lelaki tak masuk. Jadi kalau Allah cakap untuk lelaki, perempuan pun termasuk sekali dalam lafaz itu. Maka hum dia termasuk dalam itu kita bercakap mengenai mereka yang ramai, sama ada lelaki ataupun perempuan ataupun campur sekali lelaki dan juga perempuan. Ini istilah kita sebut dalam Al-Quran. Kalau dalam penggunaan bahasa Arab komunikasi, salah untuk kita guna hum untuk perempuan. Kalau perempuan kita akan guna hunna. Kita tak guna hum, hunna. Tapi untuk dalam Al-Quran, kita tengah cerita tentang Al-Quran lebih mudah. Daripada kita duk fikir nak bersembang tu susah lagi. Al-Quran sebenarnya lebih mudah rupanya. Al-Quran guna hum je. Nak cerita tentang lelaki dan juga perempuan. Dua-dua masuk sekali. Baik. Jelas bahagian yang ni? Baik, yang ketiga hiya. Hiya dia sama dengan huwa untuk dia juga, untuk seorang dia, tetapi yang ini adalah untuk feminin. Feminin dia sama lah macam tadi. Dia masuk juga orang. Dia termasuk juga benda. Orang termasuk, benda pun sekali termasuk. Sebentar. Baik, sebab itu kalau kita lihat dalam surah yang duduk dekat juzuk 30. Surah yang duduk dekat juzuk 30. Contohnya kita ambil satu lah. Kita ambil satu.
Baik. Surah yang berada pada juzuk 30 yang ini surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Kita lihat Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Kita lihat pada perkataan asy-syamsu dan juga kuwirat. Asy-syamsu maksudnya apa? Tahu. Hari. Maksudnya matahari. Matahari lelaki ke perempuan? Manas. Lelaki. Matahari dia bukan lelaki, dia bukanlah perempuan. Perempuan. Kan? Kuwirat ini dia adalah perkataan, kalau kita lihat dari segi perkataan dia, ta ini adalah untuk Perempuan. 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 Maka matahari adakah dia perempuan? Matahari bukan perempuan. Dia termasuk dalam golongan apa yang kita sebutkan sebagai feminin. Kita tak sebut perempuan, lelaki atau perempuan. Kita sebut maskulin ataupun feminin. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah gunakan yang untuk benda juga, benda Allah gunakan juga kata ganti diri yang menunjukkan orang. Yang contoh dalam ayat ini ialah hiya yang kita sedang bincangkan. Dia adalah untuk perempuan. Seorang perempuan. Dia seorang perempuan, digunakan hiya. Jadi dalam ayat ini Allah gunakan mengenai matahari. Matahari kita ketahui dia bukan perempuan. Tapi Allah gunakan kata ganti diri hiya kat sini, perempuan. Menunjukkan hiya, dia bukan saja merujuk pada orang, tetapi dia merujuk juga pada benda. Sebab itu kita katakan hiya dia adalah untuk feminin, dia bukan untuk perempuan. Dalam Quran penggunaannya lebih luas daripada hanya merujuk kepada orang sahaja. Begitu juga dalam ayat kedua, wa idzan nujumu in kadara an-nujum. Apa an-nujum? Bintang. Bintang bukan lelaki, bukan perempuan. Tapi Allah gunakan lafaz feminin kat sini. Wa idzal jibal Bukit. gunung ataupun bukit. Bukan lelaki, bukan juga perempuan, tapi Allah guna lafaz perempuan kat sini, menunjukkan lafaz hiya dia bukan sahaja terhad kepada orang, tetapi ia termasuk juga benda-benda. Sebab itu kita katakan bahawa lafaz hiya ini dia bukan untuk perempuan, tetapi dia adalah untuk feminin. Dan lafaz huwa tadi dia bukan untuk lelaki, tetapi dia untuk maskulin. Ayat misalnya. Ya, bergantung pada ayat. Sebab kita nak lihat pada Quran, kan? Kita sekarang nak faham Quran. Jadi kita nak lihat penggunaan pada Quran. Kita bukan nak lihat pada penggunaan komunikasi. Ya saya. Boleh Ustaz explain sikit sebab banyak yang baru hiya tu. Dalam perkataan yang tadi, ayat tadi tak nampak hiya, yang nampak ta. Baik. Jadi boleh Ustaz ulang sekali lagi kurang jelas. Dia orang mungkin kurang jelas. Itu saya tunjuk. Saya pun nak tanya tadi. Macam mana tu boleh jadi feminin? Macam mana boleh jadi hiya kat situ? Kalau dia tulis hiya kat situ baru dia orang faham terus. Okey, baik. Tak Baik. nampak connection dia. Baik. Yang dia orang nampak tak kat bawah tu je, yang dari bawah yang atas feminin tu. Baik, saya cari contoh. Boleh tahu. Ya. Betul. Contoh yang jelas digunakan hiya kan. Yang digunakan hiya. Sebab yang tu dah domain bersambung kot. Okey, baik. Dinamo bersambung kot. Betul. Betul. Saya carikan. Dia dah jadi maudhi. Kita ambil beberapa contoh. Pertamanya kita lihat pada surah Al-Baqarah.
Surah Al-Baqarah ayat ke-24. Kita lihat sekejap. Baik, ayat ke-74 surah Al-Baqarah pada muka surat yang ke-11. Muka surat yang ke-11. Baik, pada ayat ke-74 ini, kita nak lihat pada permulaan ayat dia, Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Baik, kalau kita nak mudah faham, kita lihat pada terjemahan dia. Ayat ke-74. Kemudian sesudah itu, hati kamu juga menjadi keras seperti batu. Baik, kita nak lihat sampai sini dulu. Batu. Sampai jadi keras seperti batu. Oh, syaddu qaswah. Baik. Siapa yang ada Al-Quran terjemahan, lebih mudah untuk dia nak lihat. Baik. Makna. Allah kata summa, ini maksud dia kemudian. Qasat maksud dia menjadi keras. Qulubukum, qulub ini maksudnya apa? Ini kita semua tahu. Hati. Baik. Kum kamu, min selepas min daripada ba'di selepas zalika itu. Baik. Zalika. Fa maka hiya. Kita lihat pada hiya ni. Saya foto dekat fa sini. Oh, iya. Baik, nak lihat pada hiya. Maka ia ataupun dia. Baik, hiya ini, dia ataupun ia ni merujuk kepada mana? Hati. Merujuk kepada hati. Hati lelaki ataupun perempuan? Perempuan. Hati lelaki atau perempuan? Qaswah. Maskulin. Feminin. Feminin. Dia adalah feminin. Dia bukan lelaki. Dia Bukan lelaki perempuan. Dia adalah feminin. So Allah bukan bercakap tentang orang ni, Allah cakap tentang hati. Hati dia bukan lelaki, dia bukan perempuan. Dia adalah feminin. Tapi Allah gunakan hiya. Sedangkan hiya kalau ikut penggunaan biasa Arab untuk bersembang, hiya digunakan untuk kita bercakap dengan perempuan lah. Hiya, dia perempuan. Tapi dalam Al-Quran Allah gunakan lebih daripada itu, bukan saja untuk orang tetapi untuk benda. Untuk benda juga. Contoh dalam ayat ni Allah gunakan untuk qulubun, hati. Allah gunakan kata ganti diri dia adalah hiya. Merujukkan hati dia adalah feminin, dalam bentuk yang feminin, bukan bentuk lelaki ataupun bentuk perempuan. Baik. Contoh yang lain, kita lihat surah Ayah pula nak cari hiya ya. Hiya. Ahsan. Baik, kita lihat pada surah ke-69 ayat ke-16. 69. Surah 69. Surah ke-69 ayat ke-16. Baik, iaitu Allah berfirman, "Wan syaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah." Dalam terjemahan, dan terbelahlah langit. Dan terbelahlah langit lalu menjadilah ia pada saat itu reput dan runtuh. Baik, wan syaqqati maksudnya dan ia terbelah. As-sama'u apa maksudnya? Langit. Baik, fahiya maka ia. Fa ni kita potong, hiya ni maksud dia ia ataupun dia. Dia kembali kepada siapa? As-sama. Kembali kepada as-sama, iaitu langit. Langit lelaki ataupun perempuan? Muannas. Langit dia bukan lelaki dan bukan jadi feminin perempuan. Maka kita kata dia adalah feminin. Walaupun kita kata tak sesuai lah, kita bayangkan feminin itu macam perempuan, tak sesuai langit itu perempuan. Tapi begitulah penggunaan dalam Al-Quran. Allah gunakan untuk langit ini adalah hiya.
bentuk yang feminin, perempuan. Bukan langit je. Syurga Allah gunakan feminin. Neraka yang ganas membakar tu pun Allah guna bentuk feminin juga. Hia juga. Sebab tu Allah dalam hadis Allah bercakap dengan dengan neraka, kan? Allah cakap, aku ciptakan engkau ini sebagai syurga. Allah cakap dengan syurga, aku ciptakan engkau sebagai rahmat kepada hamba-Ku, dan aku ciptakan engkau wahai neraka sebagai azab untuk hamba yang ingkar. Allah guna hia untuk neraka. Walaupun tak sesuai lah, neraka yang panas membara, api yang warna sampai warna merah, warna hitam tu guna hia, tak sesuai. Tapi begitulah penggunaan dalam Al-Quran. Dia hia bukan merujuk saja kepada orang, tetapi ia merujuk kepada benda. Maka kita katakan hia adalah, dia bukan untuk perempuan sahaja, untuk feminin. Contohnya dalam ayat ni Allah gunakan untuk langit hia. Allah gunakan untuk langit hia. Baik, okey, jelas? Saya nak tengok contoh huwa juga ke? Kita lihat huwa pula Huwa pula. Contoh huwa. Ada kat bawah tu Ustaz Fahuwa. Ayat ke berapa? Apa yang sama? Fahuwa, so yang sama. Ayat Wa 21. fi inatir Fahuwa fi radiyah. 'ishatir radiyah. Ya. Ya. Dia rujuk pada Yang ni huwa dia merujuk kepada orang. Hmm. Kalau rujuk pada orang, kita tahulah kan, maksudnya mudahlah untuk kita lihat bahawa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ini huwa merujuk kepada orang. Orang mana? Orang yang Allah berikan dia buku amalan dia pada tangan kanan. Maka huwa ini untuk orang lah. Maka kalau untuk orang mudah kita nak kenal kan, dia adalah untuk maskulin. Cuma dalam pengenaan huwa ini juga, maskulin ini juga digunakan bukan saja untuk orang, tetapi juga untuk benda. Sebentar saya cuba lihat. banyak ya. Baik, huwa dia banyak digunakan dalam Quran untuk orang ataupun untuk kata ganti diri untuk Allah. Ada tapi tak banyaklah kalau dia menunjukkan mengenai benda-benda yang lain selain daripada orang ataupun Allah. Wa huwa waliyuhum bimakan ya'malu wa huwa alladhi wa huwa rabbuhu wa huwa alladhi. Baik. Ala kulli hal, huwa dan juga hiya, itulah dia seperti yang kita telah tuliskan, dia digunakan untuk maskulin dan juga untuk feminin. Dia tidak terhad untuk lelaki ataupun perempuan sahaja. At-taghabun huwallazi Tidak khalaqakum. terlihat pada manusia saja ya. Ya, tidak melihat kepada manusia saja. Dia boleh pada benda-benda yang lain, boleh pada apa-apa saja benda yang ada sekeliling kita, kan? Boleh juga digunakan untuk huwa, tapi kita nak fokus hanya pada dalam Quran saja. Bukan pada luar daripada dalam Quran. Sebab tu kita ambil apa yang Quran guna. Sedangkan kalau ikut penggunaan biasa, kita tak gunakan huwa itu untuk benda. Kita guna memang untuk orang saja. Kan? Sebagaimana kita tak guna he untuk benda, kita guna it. Kan? Kita tak guna his ke him, kita guna it untuk benda kan. Kita beza dari segi penggunaan kata nama itu. Tapi dari segi Quran, begitulah penggunaan dia. Huwa dan juga hiya digunakan untuk orang dan juga untuk benda. Baik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa dalam Quran dia banyak gunakan untuk orang. Untuk orang.
Sama ada kata-kata diri untuk Allah ataupun untuk orang yang Allah sedang menceritakan mengenai. Baik, seterusnya anta. Anta mudahlah. Awak. Orang lelaki. Anta, engkau Lelaki. untuk lelaki. Tetapi kita letakkan sini juga dia adalah untuk maskulin. Sebab dalam penggunaan Al-Quran dia lebih luas daripada itu. Jangan bimbang, tak ada apa-apa perbezaan pun. Kita cuma nak kenal apa? Yang kita nak kenal adalah perkataan tu saja. Dia guna untuk siapa? Itu tak apa. Kita cuma nak kenal anta sahaja. Kita nak cuma nak kenal Al-Quran tu, kita nak cari huwa, hum, dia, tu saja. Dia gunakan untuk siapa? Untuk lelaki ke perempuan? Dia guna untuk benda ke? Tak, kita bukan nak lihat pada yang tu dulu. Kita nak lihat pada perkataan tu sendiri, iaitu pada perkataan contoh anta. Nak cek pada perkataan anta dulu. Kita tak lihat anta ni dia guna untuk orang ataupun untuk benda. Kita belum nak lihat lagi pada bahagian itu. Baik dia. Jadi sangat-sangat mudahlah, kita cuma ingat dia punya kata ganti diri je. Kita cuma kena ingat huwa, hum, ia, anta. Seterusnya antum. Antum, kamu. Kamu menunjukkan kita sedang nak bercakap dengan orang yang ramai. Orang yang ramai. Baik. Anti, engkau juga tetapi feminin. Feminin. Kalau kita tak boleh nak ingat feminin, maskulin dengan feminin kita payah nak ingat. Kalau kita mudah nak ingat lelaki dan perempuan, tak apa. Boleh je kita nak ingat lelaki dan perempuan, cuma nanti bila kita jumpa dalam Quran, perkataan yang contoh macam tadi, as-sama, langit, kan kita jangan pelik pula, macam mana langit ni jadi perempuan? Tak. Cuma kita ingat dalam penggunaan Quran dia lebih luas daripada lelaki dan juga perempuan. Itu saja. Tapi kalau mudah untuk kita ingat, huwa ni lelaki, dia perempuan. Anta lelaki, anti perempuan. Kalau mudah untuk kita ingat yang itu, tak apa. Ingatlah yang itu. Tak apa. Cuma nanti bila kita baca dalam Quran, itu je maklumat yang kita kena simpan. Mungkin penggunaan dia bukan serhat saja pada orang, tetapi juga pada benda. Baik. Seterusnya yang ketujuh, ana. Ini paling mudahlah. Saya ataupun aku, bergantung pada ayat. Yang ke-8, nahnu. Kami. Ataupun kita. Ini terjemahan ini berbeza bergantung pada penggunaan ayat. Baik, ini saja 8 yang kita nak beri perhatian, 8 daripada 14, sebab 8 ini yang paling banyak kita akan jumpa dalam Al-Quran. Antara 8 ni pula yang paling selalu kita akan jumpa ialah ini huwa, hum, antum, nahnu. 4 ini kira top 4. Ana banyak juga. Top 4 yang selalu kita akan jumpa ini. Baik. Yang selepas itu 4 lagi yang selalu kita akan jumpa ialah hiya, anta dan juga ana. 3 ni. Anti ada tapi tak banyak sangat dalam Quran. So yang selalu ada pertama huwa, hum, antum dan juga nahnu. Itu top 4. Kemudian datang selepas itu hiya, anta dan juga ana. Ana ni majoritinya datang dalam penggunaan Allah nak cerita tentang diri dia. Majoritinya. Sebab tu tak banyak sangat dalam Al-Quran. Dalam Quran nanti Allah akan banyak ana ada tapi tak berapa banyak, tak sebanyak yang lain-lain itu. Baik. Nanti kalau kita lihat contoh dalam Quran mudah sahaja. Tak susah untuk kita nak. Baik, kita nak lihat pada contoh, iaitu pada firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, kita nak cari huwa. Ni je kita nak lihat. Huwa. Bila kita jumpa huwa, maka kita tahu huwa ini adalah dia adalah isim, fi'il ataupun harf. Isim. Kita tahu dia adalah isim. Dia adalah kata nama. Kalau kita tak ingat dia ni adalah dhamir, kan? Nak kena ingat dia dhamir pula, Ustaz. Ini dia bukan dhamir ke, Ustaz? Mana satu Ustaz kata dia isim. Sebenarnya dia isim ke dia dhamir sebenarnya? Dua-dua betul. Dua-dua dia betul. Baik. Kalau kita tak ingat dia isim, okey ke tak okey?
Kalau kita tak ingat dia tu domir. Okey ke tak okey? Maksudnya kita tak tahu huwa ni adalah domir. Tapi kita tahu huwa ni adalah isim. Okey ke tak? Okey juga kan? Okey je. Dia Okey dia je. ganti nama. So kalau kita tak ingat dia domir, susahlah nak ingat domir ni Ustaz atau katakan je susah. Saya ingat huwa ni adalah isim. Selesai. Tidak ada masalah. Dia ibarat macam ni. Dia ibarat nasi goreng, bawah tu ada mi goreng, kita ada lagi kari pap. Aduh, ni sebab tak dengar lagi dah ni. Baik. Kita boleh senaraikan lagi menu berapa banyak yang kita nak. Tapi semua ini termasuk dalam bahagian apa? Makanan. Baik. Kita ada domir. Kita ada lain lagi macam-macam. Tak kisahlah berapa banyak, tapi semua ini termasuk dalam isim. Maka ingat je ini. Ingat je isim. Selesai. Kita tak ingat dia domir, kita tak ingat dia kata tak ingat apa benda, tak apa. Jadi kita ingat dia adalah isim. Selesai. Sebab fokus kita adalah nak kenal isim, fi'il ataupun harf. Itu saja. Kita tak ingat pembahagian dia, tak apa. Tidak ada masalah. Orang kata huwa ni apa? Huwa ni domir. Betul. Huwa ni apa? Huwa ni isim. Betul. Dua-dua betul. Tidak ada masalah. Sebab yang kita fokus sekarang, kita nak kenal perkataan tu, dia isim, fi'il ataupun harf. 3 tu saja kita nak fokus. Maka kita ingat di isim sudah selesai. Tak perlu kita nak pening-pening kepala ingat dia isim ke domir ni Ustaz. Isim ke domir, tak perlu. Ingat je di isim. Sudah. Selesai dah. Ustaz, ya saya. Sebab Ustaz dah cakap tadi kan, yang domir ni dia orang ataupun benda. Orang dengan benda tu isim lah. Ya betul. Betul lah. Orang dan benda tu isim lah kan. Kata nama perbuatan pula kan. Maka tak perlu susah kalau payah nak ingat isim. Payah benar lah nak ingat isim ni. Tak payah ingat dia isim. Tak susah benar nak ingat dia domir. Tak payah ingat dia domir. Ingat je di isim. Memang kita tengah fokus. Daripada kita mula belajar dulu, kita tengah cari apa? Kita tengah cari isim. Sekarang pun kita tengah cerita tentang isim. Kita tak boleh nak ingat domir, tak apa. Tidak ada. Salah. Baik. Seterusnya yubayyin lana ma hiya. Innal baqara tashabaha alaina. Kita baca-baca, kita jumpa perkataan hiya. Kita ingat hiya ini adalah selesai. Kita tak ingat dia domir, kita tak ingat maksud dia pun kita tak ingat. Dia ni dia ke engkau ke kami. Dia ni maskulin ke feminin. Tak ingat, tak apa. Tidak ada masalah. Ingat dia di isim, selesai. Capai dah kita punya matlamat tu. Sebab kita nak tahu dia isim fi'il ataupun harf saja. Qalu innama nahnu muslihun. Jumpa nahnu. Kita tahu dia adalah isim. Kita tak tahu pun dia domir. Tak apa. Kita tak tahu pun maksud dia adalah kami. Tak apa. Tidak ada masalah. Yang penting kita tahu dia isim. Kalau kita tak tahu dia domir, kita tak tahu maksud dia adalah kami, dan kita tak tahu dia adalah isim, itu masalah. Itu masalah. Kita kena tahu dia adalah isim. Itu sahaja. Selesai kita punya masalah. Baik. Kita nak lihat pada contoh sikit. Kita nak lihat pada surah Al-Baqarah ayat 127 hingga ayat 1. Kita mula pada ayat 127. Saya besarkan sikit. Baik. Nah, itu Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kita tengah nak cari apa sekarang ni? Kita tengah nak cari isim. Isim apa yang kita tengah nak cari? Kita tengah nak cari kata ganti diri yang 8 tu. Baik, maka kita fokus pada yang itu dulu. Maka kita carilah. Ada tak huwa huma hum anta anti? Ada anta. Anta antum hiya dengan ana. Kita jumpa anta. Maka kita tahu anta ini isim fi'il ataupun harf? Isim. Anta ni maksudnya apa? Engkau. Awak. Engkau, awak. Untuk maskulin ke feminin?
Maskulin. Okey. Maskulin. Baik. Tapi kalau kita tak tahu semua tu okey ke tak okey? Okey. Okey, tak ada masalah. Sebab jawapan dia kita dah dapat. Kita dah tahu dia adalah isim. Selesai. Kita tak tahu maksud dia, tak tahu dia untuk siapa, tak apa. Kita tahu dia untuk isim. Dia adalah isim. Selesai. Baik. Baiti tu? Baiti bukan? Baiti. Baiti ada, bukan. Ada. Bukan. Sebab kita tengah cari kata ganti Kata ganti. kata ganti diri. Baik. Yang tadi kita lihat ini, saya lupa nak kongsikan. 88 kata ganti diri yang kita lihat ini semua adalah kata ganti diri yang dia duduk seseorang. Oh, nak yang seseorang, bukan yang bersambung. Dia stand alone. Dia tidak bersambung dengan mana-mana perkataan. Dia memang duduk seorang-seorang saja. Jarang sangat kita akan lihat dia bersambung dengan perkataan yang lain. Bukan tak ada, tapi sangat jarang. Sangat jarang. Contohnya dia ada bersambung pada perkataan Rabbana. yang tadi adalah kita jumpa apa? Fahiyah. Fahiyah tadi kan. Dia bersambung dengan fa. Satu lagi, sekarang kita akan jumpa fahuwa. Dia bersambung dengan fa. Lain daripada itu, kita akan jumpa lahuwa. La ini maksud dia benar-benar ataupun pasti. Dalam bentuk yang begini saja. Dia akan sambung dengan fa, selalunya dia akan sambung dengan fa lah. Fahuwa, fahum, fahiyah. Fa'anti, fa'antum, fa'ana, fanahnu. Kita akan jarang jumpa lagi lah. Akan ada pun fahuwa, fahum, fahiyah. Cuma dia bersambung dengan fa saja. Tapi kebanyakan masa dia akan duduk seorang-seorang. Dia tidak bersambung dengan perkataan yang lain. Kalau dia sambung pun, dia sambung dengan satu perkataan je lah. Dia tak sambung dengan perkataan yang panjang-panjang. Baik, maka ni tadi kita apa adalah anta, kita tahu dia adalah isim. Baik, dia sambung lagi, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Kita baca sampai sini, ada tak? Rabbana. Yang kita tengah cari? Tak ada lagi. Tak ada. Baik, wa arina manasikana wa tub alaina. Ada tak? Yang Tak kita ada. cari 8 tu. Tak ada. Tak ada. Innaka antat tawwabur rahim. Anta. Baik, kita bagi tahu anta ini isim, fi'il ataupun harf. Isim. Dia tahu dia adalah isim. Kita tak tahu maksud dia apa, kita tak tahu kegunaan dia untuk apa. Okey ke tak okey? Okey. Tak ada masalah. Matlamat kita dah tercapai. Kita nak kena di isim, fi'il ataupun harf. Itu sahaja. Baik, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Ada tak yang kita tengah cari 8 tu? Fihim dengan minhum. Tadi home lah. Tadi Mana tu him? Tak ada him. Minhum. Terima kasih kerana memberi perhatian. Yang kita cari adalah home. Dia duduk balik depan. Dia tak duduk balik bawah. Dia kena duduk balik depan. Sama, home. Kalau dia duduk baris bawah, dia jadi lain. Dia kena pergi duduk baris yang depan. Baik, contoh yang ini minhum. Contoh yang ini. Yang ini dia bersambung, tapi dia bersambung dengan dua perkataan. Ini tak apa, kita hold dulu yang ini. Dulu isim lah Ustaz. Kita hold dulu yang ini. Tapi kita dah boleh kenal sebab apa? Dia didahului dengan huruf jar. Huruf jar. Min. Min ini adalah huruf jar. Huruf jar. Maka yang datang selepas itu adalah huruf isim. Tapi hold on. Kita nak cari yang duduk seorang-seorang sekarang ni. Dia yang stand alone seorang-seorang dia je. Baik. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ada tak yang duduk seorang-seorang? Lepas tu. Tak ada. Baik, innaka antal azizul hakim. Ada tak yang duduk seorang-seorang? Ada. Anta. Maka anta ini isim, fi'il ataupun harf? Isim. Saya tahu dia adalah isim. Baik. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ada tak yang duduk seorang-seorang? Tak ada. Wa laqad istafainahu fid dunya. Ada tak yang duduk seorang-seorang? Tak ada. Tak ada. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Tak ada. Qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ada tak yang duduk seorang-seorang? Tak ada. Tak ada yang duduk seorang-seorang. Kita sambung lagi.
Wasta. Ayat 133, 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Ada tak induk seorang-seorang? Tak ada. Tak ada. Dia nampak. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada induk seorang-seorang? Antum. Ada kat sini. Antum ada, kamu. Maka kita tahu antum ini isim, fi'il ataupun harf? Isim. Isim. Baik. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Ada yang duduk seorang-seorang? Kuntum. Antum tak ada. Tak ada. Tak ada. Qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ada yang duduk seorang-seorang? Tak ada. Tak ada. Ada. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Nahnu. Tu wa tak ada. ishaqa Sini ada. ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu. Nahnu. Wa nahnu. Ini Wa nahnu. isim, fi'il ataupun harf? Isim. Isim. Senang ke susah nak cari dia? Cari senang. Tapi senang nak je. maknanya nanti kepada ayat-ayat panjang tak tahu. Nak cari dia senang je, tak susah pun untuk kita nak kenal dia. Baik, kita lihat contoh satu lagi. Itu wahiyah. Wahia. Ka'ayyim min qaratin ahlakna wa hiya zalimatun. Wahia. Dia kat sini hiya. Wahia kan fahia. Kemudian fahiya khawiyatun ala urushiha. Fahia. Jumpa lagi Isim. fahiya. Tapi kali ini dia bersambung dengan huruf Fa. Dia sambung dengan satu huruf, kita boleh terima Maka. lagi. Dia adalah isim. Wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Lahum. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Ada tak? Ada hum Ustaz. Lahum boleh tak? Lahum. Oh, dia nak stand alone eh? Tak ada. Kita nak cek dulu yang dia duduk stand alone, yang duduk seorang-seorang dulu. Kedua tu. Ini kita hold dulu. Oh. Kita nak cek yang dia duduk seorang-seorang supaya apa? Seorang, Kita oh. tak keliru. Kita nak cek yang dia duduk seorang-seorang dulu supaya kita tak keliru. Oh. Wahiyah tu duduk dua orang juga tu. Fahia Maka dia. Fa inna la ta'mal Dia absar seorang walakin perempuan. ta'mal qulubul lati fi sudur. Tadi. Wa yasta'jilunaka bil azabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Ada? Tak Tak ada. ada. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Tak ada. Tak ada. Baik, wa ka'ayyin min qaratin amlaitu laha wa hiya zalimatun. Wahia. Ya. Kat situ wahia, hiya kat situ. Maka kita tahu dia adalah Isim. baik. Baik, sekarang ni jom kita pergi lagi sekali pada ayat yang ini. Ayat yang sama ni kita nak masukkan sekali semua tanda yang kita dah ada. Semua tanda yang kita dah ada. Yang kita dah ambil. Baik, boleh? Ini saya nak kena ajaklah seorang-seorang. Oh, mati. Yang lain kena mute kan ya, yang lain kena mute kan ya. Yang lain mohon mute dulu. Alright. Yang lain mohon mute dulu. Boleh? Puan Noripah, dia sebut Puan Noripah ni, boleh sila? Dia baru keluar hospital kot Ustaz. Oh ya ke? Dia boleh tak? Tanya dia boleh buat tak? Dia banyak tak attend tu sebab dia sakit. Nak cuba? Okey. Cuba boleh. Boleh. Masya Allah. Unmute dulu ya. Unmute dulu. Yang lain boleh mute dulu. Puan Noripah boleh unmute. Yang lain boleh mute dahulu. Baik, silakan. Kita nak Yang buat mana? 45 ke? Ayat 45. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun. Kita berhenti sampai dekat sini dulu. Wahia. Baik, wahia. Ini adalah isim fi'il ataupun Feminin. Ini isim. Dia adalah isim, dia ada feminin. Masya-Allah. Ya. Baik, ada tanda lain tak dalam ayat ni, potongan ayat ni? Ada tak perkataan lain yang dia isim juga? Isim. Ada min qaryah. Min qaryah. Baik. Didoi Min ke dengan qaryatin yang isim? isim qaryah. Qaryah. Macam mana kita tahu apa tanda dia? Sebab dia didahului oleh huruf jar, min. Min. Cantik. Ada tanda lain ke? Tanda lain, dia ujung dia baris bawah. Baik. Tanwin. Tanwin ke tu? Tanwin. Masya-Allah. Jadi ada dua tanda pada perkataan. Baik. Seterusnya ada lagi dalam potongan ayat ni yang ada
Zalimah. Zalimah, tanda dia Tanda dia tanwin depan. tanwin. Tanwin je okey dah. Dia ada tanwin. Masya-Allah. Baik, fahiya khawiyatun ala urushiha. Kita berhenti tanwin tu. Fahia. Fahia. Hia Baik, dia ada. isim. Baik. Khawiyah isim Tanda. juga. Tanda tanwin. Tanwin, baik. Ada lagi? Ala hurushiha. Baik, ala urushiha. Ala ke urushiha? Mana satu nak dengar? Urushiha. Urushiha. Sebab ala adalah huruf jar. Tanda dia adalah didahului huruf jar, ala. Ya. Ada tanda lain? Tanda lain tak ada kot. Tak ada. Mungkin kita belum masuk. Kan nanti bila kita dah masuk pelajaran seterusnya, kita akan ada tanda ekstra lagi lah dekat bahagian ni. Tak apa. Baik, wa bi'ri mu'attalatin wa qasri masyid. Mu'attalatin. Tanda? Dia tanda tanwin. Tanwin, baik. Bawah. Ada lagi? Mana ada lagi? Tak ada gitu. Tak ada. Tanwin lagi ke? Ada tanwin lagi. Ni wa bi'rin masuk tak? Oh, ni qasrin. Wa qasrin. Tanda? Tanda tanwin bawah. Tanwin. Wa bi'rin ni masuk tak? Jangan dia lah, jangan panik lah. Oh, ada juga. Ya. Atau nak cari. Ada juga Kalau tanwin. atau ada kelas. Atau baik, apa lagi? tu? Masih? Ya. Ada lagi ke? Ada lagi. Ha. Ni yang last ni. Musya Masyidin. Baik, tanda dia? Tanwin juga. Tanda juga, cantik. Ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Beri tang situ. Fi ard. Fil ard. Ardi tu isim. Isim, tanda dia? Tanda dia alif lam dan fi di depan. Baik, masya-Allah ada dua tanda. Ada tanda lain ke? Ada satu lagi. Ada baris dot di bawah. Baris bawah, masya-Allah. Ada tiga tanda dalam perkataan al-ardi ini. 1, 2, 3, masya-Allah. Baik, maka bila ada tiga ni senanglah. Kita teringat salah satu pun dah okey dah, kan? Teringat tiga, masya-Allah. Baik, ada lagi? Lagi lahum tu home. Lahum. Home. Baik. Tak apa, kita boleh ambil dulu. Saya terima. Baik, ada lagi? Kulubun. Kulubun. Tanda dia? Tanwin. Baik, lahum ni tadi tanda dia apa? Lahum ni dia ada isim dengan huruf jar. Huruf jar dia. La tu tadi. Baik. Ada yang lain? Yang lain biha. Ba tu. Ba dengan ha. Ba tu jar. Baik. Ha dia tu tadi huruf isim. jar ba. Baik, ha ni ada isim. Baik. Au azanu yasma'una biha, kita potong tang situ. Ada? Wa azanu. Azanun. Biha jugalah. Biha juga. Baik. Ha. Sama. Ada lagi perkataan lain dalam ni yang isim? Ni ada ni azanun. Azanun, tanda? Tanda tanwin. Tanwin. Baik. Ya. Fa innaha la ta'mal absaru. Kita berhenti tang situ dulu. Fa inna la al-absaru. Baik, tanda dia? Tanda dia alif lam. Tanda dia alif lam. Baik. Ya. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-qulub. Al-qulub, tanda? Alif lam. Alif lam. Dia isim. Qulub tu isim. Isim. Ada lagi? Allati fi sudus. Fi suduri. Baik. Tanda dia? Sudur tu alif lam dengan fi. Alif lam dan fi. Ada tanda lain? Tak ada, itu isim. Di bawah. Tanda tadi? Tanda bawah ra. Baris bawah ra, masya-Allah. Ada tiga tanda dalam perkataan ini. Baik, terima kasih. Puan Nurifah. Sama-sama. Terima kasih. Masya-Allah, masya-Allah. Baik, seterusnya ada yang nak cuba? Panggil lelaki lah pula. Panggil lelaki pula. Lelaki. Rosyam ke? Rosyam tak ada lagi kan? Rosyam. Tuan Rosyam. Haji Rosyam. Rosyam dah, sudah kot. Siapa yang tak ada lagi?
19 sudah last week. Ah. Minggu depan dah lah. Minggu ni belum. Yang lain. Rasa Haji Sas belum lagi. Dia dah pandai. Aduh, Ustaz. Saya kenakan orang, lepas tu Ustaz kenakan saya. Haji Sas belum lagi ni. Baik, silakan Haji Sas. Kita lihat pada ayat 46, 47. Mana tadi? Ayat 46 Ayat Halam Ayat 40. Yang lain mute kan ya? Ayat ke-47. Baik, wa yastajilunaka bil azabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Kita berhenti kat situ dulu. Haji Sas sekali mute. Haji Sas unmute lah. Haji Sas unmute, Haji Sas. Okey, saya mula dengan al-azab. Sebelum Al-azab. tu ada araf jar. Baik. B. Baik. Lepas tu walan. Dekat bil azabi ni ada tanda lain ke? Kasrah ba. Kasrah, ba, ada lagi? Alif lam. Alif lam, masya-Allah. Cantik. Terusnya? Walan tafilullahu wa'dah. Allahu. Allah, baik. Wa'dahu tak ada. Wa Ada. Baik, wa inna yauman. Yauman man. Yauman, man tanda? Ni apa ni tanwin? Tanwin, Tanwin baik. Fatah. Fathah. Baik. Inda rabbika ka'al. Ni kap ni tak sure lah Ustaz. Kalau tak sure kita buat apa? Tengok makna. Baik, dalam terjemahan mesti ada perkataan apa? Seperti. Seperti. Ka'alfi sanatin. Boleh siapa tengokkan dalam terjemahan maksudnya apa? Alamak. Saya tak ada Quran Ustaz. Surah apa ni? Seperti 1000 tahun. Surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat ke-47. Surah 22 ayat 47. Surah 22 ayat 47. Buat apa? Ada seperti. 22. Surah yang ke-22 22 ayat 47. 47. Sekejap. 47. Seperti. Sekejap. Tu ada yang dah bantu tu seperti maksudnya Haji Sas. Oh, seperti. Kalau seperti Bukanlah bukan harap jar. Bukan harus. Kalau seperti itu ke yang kita cari atau bukan? Ada. Sorry. Betul Ustaz. Seperti. Haji Sas yang jadi ini nervous ni. Dia keliru. Baik, maka inilah ka yang kita cari. Alfi maknanya isim. Baik, maka Saya punya Quran menyamai. Sama lah kan, seperti lah kan. Seperti menyamai. Sama. Baik, tanda lain pada ka alfi? Kasrah fa. Baik, kasrah fa. Okay. Baik, ada lagi? Sanatin. Kasrah. Alamak. Tanda dia tanwin, baik. Ya. Mimma ta'budun. Itulah ada dah. Ada, okey baik. Ayat 48. Wa'akayim min qaryatin isim. Tanda dia? Sebelum tu ada haraf jar dan tanda kasrah pada qaryah. Baik, masya-Allah. Cantik. Terusnya? Amlaitu laha, ni ada ni laha ni. Apalah. Hiya. Laha tu ada. Tapi dia nak stand alone. Ini dia sambung dengan la tu. Huruf jar. Boleh lah Ustaz? La. La yang huruf jar. Okay. La huruf jar. Right. Baik, maka ha itu adalah isim. Sebab dia bersama dengan la huruf jar. Baik. Huruf jar. Tadi wahya. Ya, stand alone. Baik. Isim yang zalimatun. Baik. Kasrah tun. Tanda tanwin. Baik. Okey. Summa akhadtuha wa ilayyal ila haraf jar. Maknanya al-masir itu isim dengan alif lam. Baik, mana al-masir ni adalah isim dengan alif lam. Masya-Allah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik. Huruf jar hari tu, huruf jar yang kita dah ambil, saya ada berikan tak kalau dia bersambung? Oh, saya belum berikan lagi. Ilayal. Baik.
Baik, itu kita akan ambil nanti pada minggu hadapan, insya-Allah. Kita akan ambil hari ini yang kita dah ambil ialah apa? Ialah kata ganti diri ataupun dhamir yang dia duduk dekat depan ataupun dia duduk seorang-seorang. Kira ini untuk permulaan, inilah dia 8 isim dhamir ataupun kata ganti diri yang kita nak kena biasakan. Hanya 8 sahaja, tak perlu 14 macam biasa orang belajar. Kita hanya nak ambil 8 sahaja sebab inilah yang biasa digunakan. Dan 8 ini kita nak ambil yang dia duduk seorang-seorang, dia stand alone. Dia tak bersambung dengan mana-mana perkataan lain. Untuk apa? Untuk permulaan ni, untuk mudahkan kita nak cam. Nanti bila dia dah sambung dengan perkataan lain, nanti kita nak kena ingat itu dan ini pula. Jadi Tapi untuk permulaan ni tak apa. Ustaz, kalau bersambung dengan huruf jar di depan okey lah tak? Sebab kita dah ambil huruf jar. Kecuali kalau dia bersambung dengan huruf jar yang di hadapan. Baik. Itu nanti akan lebih jelas bila kita lihat nanti pada minggu hadapan, insya-Allah, pada dhamir ataupun kata ganti diri yang dia duduk kat belakang. Ini kita ambil yang 8 ni dia selalu duduk kat depan ataupun dia duduk seorang-seorang, dia tak bersambung dengan perkataan lain. Nanti bila dia duduk kat belakang, itu nanti dia akan bersambung dengan perkataan lain. Dia akan berubah sikit. Bukan huruf jar kan? Dia akan ada perubahan sikit pada dia punya perkataan. Untuk permulaan ni kita biasakan dulu pada 8 sahaja kata ganti diri ini. Huwa, hum, hiya, anta, antum, anti, ana, nahnu. Sekarang kita dah ada 8 huruf jar. Kita dah ada 8 dhamir ataupun 8 kata ganti diri. Semuanya kita main 8 je. Kita semuanya 8 huruf jar, 8 huruf ganti diri. Kata ganti diri. Kita hafalkan ini, kita hafalkan untuk kalau kita tak boleh nak hafal tak apa. Sebab apa? Kalau kita tak hafal pun tak apa, sebab apa? Sebab kita nak guna bila kita nak baca Quran. Bila kita baca Quran, kita bukan tengah hafal, kita tengah tengok. So, kalau kita boleh recognize 8 ini dah cukup dah. Kalau kita tak boleh nak hafal semua 8 ni, tapi kita boleh recognize, bila kita baca tu boleh tahu, oh ini adalah isim. Isim apa yang dhamir kata ganti diri. Kita boleh ingat itu tak apa. Kita ingatlah huwa, hum, hiya ni kita tak boleh kita nak hafal, tapi bila kita baca kita boleh recognize dia, boleh identify dia, selesai. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita boleh hafal, maka itu lebih baik kerana nanti ia akan lebih memudahkan kita dalam proses kita nak membaca Al-Quran. Kan? Kod nanti kita dalam solat pun kita baca juga Quran. Kod kita lalu dekat huwa, hum, hiya, huwa, kita akan selalu lalu wa huwal azizul ghafur, wa huwal azizul hakim. Kita lalu dekat huwa tu. Ataupun innaka antal azizul hakim. Ataupun antum ta'lamun. Kita lalu dekat itu, kita boleh tahu dah. Ini adalah isim. Ini adalah isim. Baik. Setakat ni ada soalan? Okey, faham. Kalau ikut pada saya sebenarnya nak buat lagi latihan. Kan? Mungkin nanti saya kena minta. Ustaz, tak boleh nak buat. Dekat Januriah lah. Untuk kalau boleh, kalau ada nanti masa free, kita buat set satu masa sebelum sampai hari Rabu depan untuk kita buat latihan dia. Boleh tak? Kan sebab kita nak buat latihan sekarang mungkin tak sempat. Mungkin sekarang dah 10.29. Kok kita boleh set satu masa? Set satu masa. Ke boleh nak sambung untuk latihan nak buat? Hanya majoriti. Yang lain tolong jawab. Unmute ni mic. Boleh ke kita nak sambung sikit lagi? Sambung setengah jam boleh. Sambung setengah jam. 15 minit lah, 15 minit. Boleh. 15 minit kita nak lihat pada semua. Kalau kita nak buat satu jawa lagi payah nak cari masa kan. Kita nak lihat pada tanda yang kita dah ambil sahaja. Untuk nak membiasa-biasakan lagi. Surah apa Ustaz? Surah. Baik, kita lihat pada surah Al-An'am. Surah yang ke-6 ayat 13. Surah berapa tu? Tak tahu. Surah yang ke-6 ayat 13. Saya buka Al-Quran tu je lah, senang. Surah yang muka surat Quran ni besar lagi. Ayat 13.
129. Dia sebenarnya ayat mana-mana pun boleh, tapi saya pilih ayat yang Surat 129. Semuanya. 129 Ustaz. muka surat 129 ke? Ayat 129. Ya, 13. Muka surat. Muka Surat surat 129. 129 ayat 13. 6. Baik. Ini saya pilih ni yang paling banyak lah. Yang apa? Yang kita akan jumpa. Daripada ayat berapa? Ayat yang ke 13 ni kan? Ayat ke-13. 13. Dan bagi Allah dua lah. Baik. Takkan Siang. Wa huwa Tak payah sami'un 13 lah, kita ambil pada ayat 9 lah. Ambil pada permulaan page tu. walau ja'alna. Pada permulaan muka surat tu. 9. Baik, ada yang nak mencuba? Yang nak mencuba, seorang boleh unmute. Saya boleh Ustaz, saya. Haji Zainal. Baik, silakan Haji Zainal. Ayat yang ke-9, kita nak lihat pada semua tanda isim yang kita dah pelajari. Baik. Semua tanda isim. Semua tanda isim yang kita dah pelajari lah, jangan maksud kita tak belajar lagi Haji Zainal. Malakan tanwin. Baik, walau ja'alnahu malakan, tanda dia tanwin. Ni kita nak bagi pada apa perkataan dan tanda je. Baik. Terusnya terusnya Haji Zainal. Rajulan. Him alaihim. Rajulan. Yang lain tolong mute-kan ya. Bagi dia yang lain tak sabar tu Haji Zainal nak menjawab tu. Itulah, bagi Haji Zainal berpeluang untuk jawab Baik, la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisun. Baik, Haji Zainal. Alaihim. Perkataan him. Pada perkataan mana kita nak tengok tu? Kerana dia di awal dengan huruf jar ala. Baik, masya-Allah. Ada lagi? Tak adalah. Tak ada. Yang ni Haji Zainal, rajulan masuk tak? Rajulan dah cakap tadi rajulan. Oh, rajulan dah cakap. Maaf, saya tak perasan. Baik. Baik, ayat yang ke-10. Walaqad istuhzi'a birusulin. Baik, birusulin tanda dengan huruf jar awal. Baik, huruf jar awal dan juga min qabli, min tu huruf jar, qabli. Baik. Qabli. Ada tanda bawah lagi. Allazina tu kerana diawali dengan huruf jar. Ada tanda lain? Allazina ni nak kata bawah tak boleh. Tu alif lam kita ada alif lam kat depan. Alif lam aja betul alif lam. Baik. Tak terpasang-pasang. Minhum Ustaz, minhum. Minhum, tanda dia? Tanda dia diawali dengan huruf min. Ya, baik, huruf min. Masya-Allah. Ada lagi? Bihi yastahzi'un. Ada? Tak ada? Bihi huruf ba. Bihi. Baik, tanda dia? Hadu. Didahului huruf ba. Masya-Allah. Baik, ayat ke-11. Zainal. Qul yasiru fil ardi Baik. Diawali huruf jar fi dengan alif lam. Ta'rif. Ada tanda lain lagi? Dak bagi bawah. Bagi bawah, masya-Allah. Tanda. Masya-Allah. Terusnya kaifa kana aqibatul al-mukazzibina. Al-mukazzibina. Baik, tanda dia? Ini dengan huruf alif lam. Huruf alif lam. Masya Allah. Baik, terima kasih Haji Zainal. Okey. Alif lam tadi. Baik. Terusnya ada lagi nak mencuba? Jazakallahu khairan Haji Zainal. Ada yang nak mencuba ke? Siapa nak mencuba ni ya? Saya tengok sekejap. Ridwan tak pernah ya? Siapa cadangan Januriah? Haji Ridwan dah pernah buat tak? Haji Ridwan. Haji Ridwan dia minta izin tadi. Oh, dah keluar. Dia ada hal kejap. Adalah dia. Siapa yang tak pernah cakap lagi? Kena bagi nama. Siapa yang tak pernah lagi ni? Kena cik yang tak pernah ni.
Saya Ni juga. Puan Nobah Atun ni. Saya Dia juga. baru masuk. Dia baru masuk hari ni. Baru masuk. Okey, baik. Saya juga Ustaz. Baik, silakan. Hari ini Masya Ya, Allah. Sabariah belum lagi. Lama Sabariah. dah. Ini memang ada sebab. Ajar Sabariah belum. Sebab sambil senyum-senyum je boleh buat. Baik. Ayat yang ke-12. Kul liman ma fis samawati wal ard. Kita berhenti kat situ dulu. Liman. Baik, tanda dia. Lam itu bermaksud milik. Baik, lam huruf jar. Li. Baik. Seterusnya. Fis samawat. Fis samawati. Tanda. Alaf jar didahului dengan alaf jar fi. Baik. Ada alif lam. Ada juga kat situ alif lam. Dan baris bawah. Baris bawah. Baik, Masya-Allah. Seterusnya. Wal ardi. Alif lam dan baris bawah. Didahului. Alif lam dan juga baris bawah. Okay. Baik. Qul lillahi kataba ala nafsihi rahmah. Baca dari situ dulu. Allah, kalimah Allah. Baik. Kataba ala nafsihi. Ala nafsihi. Baik, tanda dia harujar lain. Ada tanda lain lagi? Baris bawah. Baik, baris bawah. Tanda tu Ustaz. Ar-Rahmah. Ar-Rahmata. Tanda? Alif lam. Alif lam. Baik. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Sampai situ. Ila yauman. Ila yaumi. Ila yaumi. Tanda? Haraf jar ila. Baik, huruf jar ila. Dan baris bawah. Baris bawah. Mi. Masya-Allah. Lagi? Al-Qiyamati. Al-Qiyamati. Alif lam. Alif lam. Dan baris bawah. Dan baris bawah. Baik. La raiba fi. Fihi. Fihi. Tanda? Alaf jar fi. Huruf jar fi. Baik. Allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Allazi alif lam. Allazina alif lam. Baik. Khasiru anfusahum fahum. 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 Sebab tadi kita sebut boleh kalau nak sebutkan disebut dengan fa kat situ. Baik. Ada lagi? La yu'minun. La yu'minun. Baik. Ayat ke-13 walahu ma sakana. Ya saya. Ada lagi kan la yajma'annakum. La tu. La. Baik, la ni kalau kita nak ambil la ni mesti ada dalam terjemahan perkataan apa? Untuk. Bagi, untuk, milik. Untuk, ataupun milik. Baik, la yajma'annakum dalam terjemahan? Untuk. Untuk bagi. Ada perkataan untuk kalau dia nak terjemahkan. Bagi untuk. Sesungguhnya dia akan. Untuk dia akan menghimpunkan kamu. Ada perkataan untuk? Ada. Tak ada. Saya punya ada. Saya punya ada. Nuria punya ada. Ada yang tak ada. Tak ada, saya punya tak ada. Dia punya dia makna dia untuk dia akan menghimpunkan kamu. Baik, maknanya kalau ada terjemahan yang ada terjemahan yang tak ada, maka ini termasuk dalam kategori syubhah. Maka bila dia syubhah kita tinggalkan dulu. Masuk kategori syubhah kita tinggalkan dulu. Kita ambil yang jelas-jelas halal dan yang jelas haram. Baik. Kita ambil terus ayat ke-13. Walahu ma sakana fil laili wan nahari. Lahu. Baik, tanda dia. Lam. Lam. Baik. Ini syubhah ke ataupun memang betul? Jelas. Betul. Betul Milik. Okey, baik. Okey, jelas. Miliknya. Baik. Sebenarnya Fil laili. Tanda? Alaf jar. Baik. Alif lam. Dan baris bawah. Bawah, masya-Allah. Nahar. Tak ada. Tanda? Tak ada. Baris bawah. Alif lam. Baris bawah. Baris bawah. Baik. Wa huwa samiul alim. Wa huwa. Okey. Wa As-sami'u. As-sami'u. Tanda? Alif lam.
Lagi? Al-alimu. Al-alimu, tanda? Alif lam. Alif lam, Masya Allah. Jazakillahu khair, barakallahu fiki. Baik. Seterusnya, ayat seterusnya. Silakan yang lain. Rusia belum lagi ya? Rusia tak pernah lagi kan? Salmiah, Rusia, Hajah apa? Hajah Zia. Dah ke? Zia. IL tu, IL siapa? Rusia kan? Dia tak Ada dengar. Ustaz. Apa tu? 13. Rusia boleh juga. Rusia belum pernah lagi kan? Belum. Belum. Hu tu walahu. Ustaz ni nak siapa ni Ustaz? Siapa ni? Siapa yang nak buat? Ustaz sebut. Mula-mula Ustaz sebut orang lain dia dah ketawa kat belakang lah tu. Oh, Hajah Zia tu sekali ngaji ayat ke? Saya tak tahu. Next one. Boleh. Lepas ni Haji Yahya. Lepas ni Haji Yahya. Haji Yahya dia partner sekali dengan Hajah Zia. Dua sekali kan? Okey. Sebelum tu siapa tadi? Rusia. Okey, silakan. lahu. Kejap ya, kejap. Kita nak ingat pada ayat yang ke-14. Ayat 14 kan? Ayat ke-14. 14 ke 13? Ayat 14. Ayat 14. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Itu Allah, perkataan Allah. Perkataan Allah, tanda dia. Ada hi tu. Balik perkataan bawah. Allah cakap tak payah tanda lah Ustaz. Ustaz tak kenal ke Allah tu bukan perbuatan. Allah tu kan dah memang kata nama. Kita kenal melalui makna. Kita tak kenal melalui tanda. Marah je Ustaz kalau tanya. Apa Ustaz tak kenal Allah ke? Baik, seterusnya. Waliyan. Waliyan, tanda? Tanwin. Tanwin, baik. Seterusnya. Tanwin. Fa. Huruf jar. Fa huruf jar. Fa huruf jar. Kita tak ambil lagi fa huruf jar. Tak ada tak ada. Kita ambil alif lam tu as-samawat. As-samawati, tanda? Didahulukan dengan huruf isim, didahulukan oleh alif lam. Alif lam, baik. Ada tanda lain? As-samawat. Ti tu. Baris bawah. Baik, Masya Allah. Wal ab, alif lam. Isim didahului oleh alif lam. Baik, lepas ada tu alif lam. Di baris bawah. Baris bawah. Baik, Masya Allah. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Huwa. Huwa, senang. Baik, seterusnya. Wala yut'ifu. Qul inni umirtu an akuna awwala ma aslam. Yang tu tak ada rasa macam tak ada Tanya saya ke? Tak ada. Saya kata tak ada. Yang tu tak ada rasa. Baik, baris lepas tu tak ada. Baik, wala takunan minal musyrikin. Tak ada kan? Tak ada. Yang pada hujung ni? Wala takunan minal musyrikin ada? Wala la. Ya tu amun. Ya, musyrikin. Itu tidak. Alif lam tu dia. Minal musyrikin. Ada musyrikin. Min didahului oleh huruf jar. Baik, huruf jar min. Ada Lepas tu tanda lain? isi isim didahului oleh alif lam. Alif lam, Masya Allah. Baik, ada dua tanda dekat situ ada dua tanda. Baik, ayat ke-15. Ustaz nak tanya sekejap. Fatiri tu, Fatiri. Ustaz nak tanya sekejap. Ustaz nak tanya sekejap. Baik. Walian Fatiri tu. Fatiri tu kan pencipta. Baris bawah roh. Fatiri semua. Boleh ke itu? Memang isim tu. Walian Fatiri. Dia ada baris bawah. Maka bawah. dia ada tanda isim. Bila kita lihat pada terjemahan pun maksudnya apa? Pencipta. Maka pencipta adalah isim. Kata nama, dia bukan perbuatan. Ustaz, kalau ini tu Ustaz, ni tu. Ini. Ini. Ada
Huruf Itu kira bawah. tak? Ada baris bawah tu? Itu kita belum Ini. sampai lagi pada bahagian itu. Ni itu Oh, belum. Kita belum Mel, sampai lagi. ganti InsyaAllah nama minggu sama. depan kita akan sampai pada bahagian itu. Oh, okey. Ha. Memang isim lah. Ha. Tapi tak sampai lagi. Belum Oh, belum sampai belajar lagi. lagi lah. Belum masuk lagi. Okey, habislah tu Baik. sah. Ustaz. Habis ayat Ustaz. ke-15. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin yaumin. Tanda? Tanwin baris bawah. Baik. Lepas tu azim mim tanwin. Tanwin Baris bawah. bawah. Masya-Allah. Tanwin. Jazakillahu khaira, barakallahu fiik. Baik, seterusnya Ajazia, dia bergandingan dengan Haji Yahya ke ataupun perseorangan? Seorangnya Jaya dah pandai. Berseorangan. Berseorangan sahaja. Lain-lain meja Ustaz. Lah? Lain-lain meja. Lain-lain meja. Tak apa, suara kita boleh dengar. Janji dengar suara. Ayat ke-16. Ayat ke-16. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Berhenti kat situ dulu. Anhu, tanda dia. Baik, jadi huruf jar an, masya-Allah. Yauma izin. Yauma izin, tanda. Tanwin. Tanwin. Baik, masya-Allah. Ada lagi? Tak ada. Tak ada. Wa zalikal fawzul mubin. Alif lam. Alif. Alif lam dekat faul. Baik, al-fawzu. Baik, alif lam. Dekat mubin. Alif lam dekat al-mubin. Baik, seterusnya wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kita berhenti kat sini. Allah. And then bidurrin, tanda dia. Rin, tanwin bawah. Baik. Dan juga kashifa lahu, tanda. La. Baik. Illa huwa wa in yamsaska. Mana ada lahu lagi? Dah sudah. Wala kashifa lahu illa huwa. Ada lagi ke kat situ? Illa huwa tak. Wa. Nama diri Haji Yahya boleh jauh. Wah, baik. Wah, ya. Baik, soalnya wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Rin. Khairin. Tanda dia. Ra tanwin. Tanwin, ada tanda lain ke? B. Baik. Khairin. Wa huwa. Baik. Ala kulli syai'in. Baik, kulli ni tanda dia apa? Li. Dua-dua Ini bukanlah. Untuk kulli ini tanda dia apa? Ni kulli ni adalah isim. Tanda dia? Lam. Li. Is it li? Tanda dia pada bawah. Ada tanda lain? Ku. No, tak ada. Tu ala depan. Oh, ala ya. Ala ya. Ala ya. Ala, dia ala, huruf jar ala dan juga dia baris kulli bawah. Baris bawah. Syai'in, tanwin syai'in, bawah. Tanda. Badirun, baris tanwin. Tanwin. Atas. Baik. Depan. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Khabir. Di mana satu? Wa huwa. Baik. Seterusnya. Wa huwal al-khabir. Al-khabir dengan al-hakim. Al-hakim dan juga al-khabir. Tanda dia? Alif lam. Alif lam. Alif lam. Yes. Baik. Yang wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Mana? Al-qahiru. Yes. Al-qahiru. Al-qahiru. Tanda dia? Alif lam. Alif lam. Berjar. Ibadi. Mana? He, Ustaz. Baik. He. Tanda dia? He. Bawah. Baris bawah. Baik. Itu saja.
Lagi sekali Huwa, lagi. huwa. Huwa. Yes. Baik, masya-Allah. Jazakallahu khairan. Al-Hakimu. Barakallahu Dah. fiki. Al-Hakimu Al-Khabiru dah. Awal-awal tadi sebut. Dia pergi belakang dulu, lepas tu bawa balik depan. Okey, Ustaz saya berhenti dulu Ustaz. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Baik. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dapat ilmu Ustaz. Terima kasih banyak-banyak saya dapat ilmu. Sama. Baik, alhamdulillah kita boleh setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan, insya-Allah kita nak biasakan lagi dengan latihan. Baik. Latihan rohani belum lagi ya. Apa dia? Latihan rohani tak ada lagi. Baik, minggu depan boleh save nama itu dulu. Minggu depan boleh kita ambil minggu depan latihan rohani mula-mula sekali lah, orang pertama sekali. Janganlah mula-mula. Peram dulu. Baik. Latihan tak ada homework. Kalau kita lihat pada ayat-ayat yang kita ambil ini, kalau perasanlah saya tak ambil pada juzuk 30, saya tak ambil surah Al-Mulk, saya tak ambil surah As-Sajdah, surah-surah yang biasa kita baca. Sama. Banyak contoh saya ambil pada surah-surah yang pelbagai. Kan? Antaranya sebab apa? Yang pertama ialah sebab saya akan ambil contoh yang banyak yang kita tengah bincangkan tu, saya akan ambil pada muka surat yang paling banyak disebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada orang tanya, Ustaz, saya baca pun Ustaz, saya baca Quran pun merangkak-rangkak lagi Ustaz. Kan? Jadi macam mana? Kan susah, saya baca pun merangkak-rangkak lagi. Ini kan pula Ustaz nak suruh saya cari lagi isi-isi. Kan susah, kenapa Ustaz tak ambil 30 je? Ataupun surah Al-Mulk ke yang dah biasa baca, kan mudah. Baik. Bila kita nak mengenal tanda isim ni, kan, daripada tadi kita buat latihan, kan, saya ada buka terjemahan ataupun tidak? Saya tak buka terjemahan pun. Kita hanya bergantung sepenuhnya pada apa? Pada teks Arab. Untuk kita double confirm, baru kita buka terjemahan. Kita tak tengok pun pada terjemahan. Kita nak fokus pada teks Arab dia. Baik. Kalau kata kita baca pun masih lagi merangkak-rangkak, boleh ke? Boleh, tidak ada masalah. Kenapa pula tak boleh? Kita anggap saja bila kita baca Quran itu, kita tengah nak cari tanda-tanda isim, anggap sahaja macam kita tengah buat word search. Kita main word search tu kan? Kita main word search, kan? Anak saya dia main word search bahasa Perancis. Satu patah haram pun tak faham. Tapi dia boleh buat semua. Sebab apa dia boleh buat? Sebab dia kenal huruf. Abjad tu dia kenal. Guna abjad yang sama, A, B, C. So dia cari je lah perkataan tu. Contoh dia cari perkataan ratatouille lah contohnya. Kita dengar ratatouille. Makna pun kita tak tahu. Tapi kita kenal huruf tu. R-A-T tu kita kenal. So kita cari dalam word search tu kita boleh jumpa. Makna tahu tak? Tak tahu makna. Boleh baca tak? Kadang baca pun tak boleh. Tapi boleh jumpa tak perkataan tu? Boleh. Sebab apa? Sebab kita kenal melalui tanda. Begitulah juga apa yang kita buat dalam bahasa Arab Al-Quran ini. Kita tak tahu makna, tak apa. Kita baca Quran merangkak-rangkak lagi. Tak apa. Jangan tunggu baca Quran lancar baru nak kenal. Baru nak tahu mana isim, mana fi'il, mana harf. Tak apa. Tak perlu dulu. Bukan tak perlu. Maksud dia tak perlu tunggu lancar baru nak buat. Tak. Kita boleh jalan sekali. Walaupun baca Quran merangkak, tapi kita masih lagi boleh kenal mana satu isim, mana satu fi'il, mana satu harf. Kita anggap macam kita tengah main word search. Macam itulah kita buat. So, tak kisahlah surah mana pun kita ambil, kita boleh baca laju ke, kita baca merangkak-rangkak ke, tak apa, asalkan kita kenal huruf alif bata hijaiyah tu kita kenal, selesai. Sebab yang kita sedang nak lihat adalah kita nak kenal perkataan dalam ayat yang kita sedang baca itu, adakah di isim, fi'il ataupun harf. Kenapa kita nak kenal isim? Kenapa kita nak kena kenal fi'il? Kenapa kita nak kena kenal harf? Nanti bila kita habis kenal isim, kita akan lihat apa kesan isim ini ketika mana kita nak tadabbur. Apa kesan fi'il ketika mana kita nak tadabbur. Ini tujuan kita. Kita bukan saja-saja je nak kenal isim ni sebab nak belajar bahasa Arab. Tak, kita kenal, kita belajar ada sebab. Sebabnya apa? Sebab kita nak lihat apa kesan dia ketika mana kita tadabbur. Kita nak belajar bahasa Arab ini salah satu proses untuk kita nak faham Al-Quran. Itu tujuan utama. Kita nak faham Al-Quran. Maka kita akan lihat nanti isim kenapalah bersusah payah lah ustaz ni. Kita nak kena hafal huruf jar, nak kena hafal
kata ganti diri 8 nak kena hafal. Kenapa bersusah payah sangat kita nak kenal isim ini? Sebab nanti kita nak tahu apa kesan dia ketika mana kita nak bertadabbur. Jadi itu tujuan kita nak belajar bahasa Al-Quran ini. Kalau rasa kita baca Quran masih lagi merangkak, jangan takut, jangan rasa susah hati, tak apa. Kita buat je, anggap macam main versus. Baik, itu saja yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah kata. Saya mohon maaf juga. Kita lebih masa pada malam ini kan. Sebab latihan ini perlulah untuk kita nak membiasakan diri, insya-Allah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.